Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua warga UNIMAP. Saya Muhammad Hafiz Jamil Hasim ingin menembual seorang mangsa daripada tragedi kebakaran di Universiti Alam. Okey, adik, nama adik siapa? Nama saya Muhammad Adib Mustafa bin Muhammad. Boleh panggil Adib. Okey, adik, saya nak tanya ni. Bagi adik lah, apa langkah-langkah yang patut kita buat semasa kejadian kebakaran? Langkah yang pertama, kita perlu bawa lari barang yang berharga. Yang kedua, kuasa diri kita sendiri. Okey, tanya macam langkah tu saya nak tanya lah. Kalau api tu dah marak sangat dalam bilik tu, macam mana cara adik nak selamatkan diri? First, saya akan mengambil tola yang basah, cari kain dan basahkan. Lepas tu saya tutup hidung dan larikan diri. Okey. Okey, terima kasih Jip kerana jawab soalan saya dan saya berharap kita dapat jumpa lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih semua. Okey. Dari konsideratif dia ingin membuat satu tumbuhan kebakaran ini. Okey. Jadi boleh tak memperkenalkan diri? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Fani bin Fauzi selaku Komandan Insiden di kawasan di kawasan universiti. Okey, so sebagai peranan saya. Jadi saya nak tanya beberapa soalan. Mhm. Apakah tujuan latihan kebakaran pada hari ini? Okay, tujuan kebakaran hari ini adalah untuk memberi kesedaran lah dan juga ilmu barulah kepada orang yang menetap di universiti, sama ada staf, pelajar dan juga pensyarah juga. Okay, terima kasih. Yang soalan kedua, apakah peranan setiap agensi? Agensi maksudnya? Contoh bomba. Okey, so maksudnya sekarang ni macam yang ada hari ni adalah bomba, ada tim ART. So selaku bomba dia akan memberi pendedahan lah, maksudnya dari segi cara pembakaran, macam mana cara nak langkah dan nak selesaikan dari segi masalah dari segi pembakaran. So selaku macam saya, selaku tim ART adalah tindakan awal lah, maksudnya kami yang akan inform kepada pihak bomba, kami lah yang akan bertindak dulu, maksudnya akan menghimpunkan keseluruhan orang kata apa, pelajar ataupun staf yang ada di universiti supaya diorang boleh berhimpun sebelum bomba tu datang. Okey. Soalan ketiga, apakah nilai keselamatan ini kepada pelajar dengan staf? Dari segi nilai keselamatan, so far kita dah cuba untuk bertindak selebih awal lah. Maksudnya sebelumnya berlakunya orang kata apa, kebakaran yang lebih besar. So kita akan bunyikan siren dululah. Okey, supaya orang-orang cakna dengan benda tu dan diorang akan bertindak lebih awal. Yang soalan terakhir, apakah tahap kesiapsiagaan warga universiti? Buat masa sekarang ni, kita ni merupakan kali pertama lah kita boleh katakan berlakunya fire drill di universiti. So ni adalah orang kata apa, ada cacat celah dia lagi tapi akan diimprove daripada tahun ke tahun. So buat masa sekarang ni kalau kita nampak di college ada loceng, okey, tetapi di bahagian fakulti tak ada lagi loceng. So kalau kita dengar hari ni kita dah gunakan siren lah untuk membantu dari segi untuk menggalakkan orang yang mendengar siren untuk keluar. Itu untuk antara alternatif yang barulah yang mana kita gunakan pada hari ini. So antara benda itu lah. Terima kasih tuan sebab menjawab. Okey, baik. Terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Haikal Muhammad Ridwan. Hari ini kita akan menemu ramah abang bomba kita. Kita nak tanya macam mana seorang pelajar ataupun orang awam lah untuk selamat daripada insiden kebakaran ni. Okey Pak, boleh perkenalkan nama ataupun dari jabatan mana? Okey, saya pegawai bomba kanan 2 Muhammad Faizul bin Zakaria. Saya bertugas di Balai Bomba Penyelamat Padang Besar. Okey, boleh ulang soalan? Okey, soalan dia, contohnya sebagai orang awam, macam orang kata, apa benda yang kita perlu buat langkah pertama sekiranya berlaku kecemasan kebakaran ni? Kecemasan kebakaran ni. Okey, first thing first sekali yang kita kena tahu lokasi kebakaran tu. Sekiranya lokasi kebakaran tu menghalang laluan, apa yang perlu kita buat? Maksud saya tu pengetahuan. Yang paling banyak, yang paling perlu sekali adalah pengetahuan. Contoh, sekiranya asap penuh di dalam bangunan, apa yang cik perlu buat? Saya bagi satu jawapan lah. Sekiranya asap penuh dalam bangunan,
cik kena merangkak sebab paras udara masih ada anggaran dalam 2 kaki ke 3 kaki. Jadi sekiranya cik bangun, cik akan collapse. Mungkin akan matilah. Cik kena merangkak. Sebab tu saya kata pengetahuan lah lebih penting. Ilmu. Seterusnya, contohlah, kalau kita dapat tahu kawan kita terperangkap dalam bilik kan. Okay, macam mana kita nak tolong dia ataupun nak dapatkan pertolongan